sejahtera semua. Baru-baru ni, dunia telah dikejutkan dengan satu kes kematian di Amerika Syarikat yang melibatkan seorang lelaki berkulit hitam. Ramai yang mengatakan bahawa kes ini berlaku disebabkan kurangnya perpaduan di kalangan masyarakat Amerika Syarikat itu sendiri. Jadi pada hari ini saya akan bertanyakan kepada beberapa pelajar Universiti Malaya tentang sejauh mana mereka faham tentang perpaduan di negara Malaysia kita yang tercinta ini. Perpaduan ialah satu proses menyatupadukan anggota masyarakat dan negara seluruhnya melalui ideologi negara supaya tiap-tiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta satu perasaan kebangsaan. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang kepentingan perpaduan. Kepentingan perpaduan yang pertama ialah perpaduan dapat menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang merdeka. Hal ini demikian kerana hasil perpaduan masyarakat Tanah Melayu pada suatu ketika dahulu yang berganding bahu menuntut kemerdekaan telah membuka mata pihak Inggeris supaya memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu. Selain itu, perpaduan juga dapat mengelakkan semangat asobiah, iaitu semangat kekitaan yang hanya mementingkan diri sendiri ala enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. Tambahan pula, perpaduan sangat penting untuk membangunkan ekonomi negara. Bagi saya, perpaduan itu amat penting untuk mewujudkan suasana yang harmoni, di mana perpaduan itu bermaksud tidak mengira warna kulit, umur maupun agama yang dianuti. Kita semua akan saling bekerjasama dan juga berpadu untuk menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi supaya kita dapat hidup dalam suasana yang harmoni. Terima kasih. Cabaran yang pertama adalah perbezaan sistem pendidikan. Di Malaysia secara amnya, terdapat sekolah jenis kebangsaan Tamil, jenis kebangsaan Cina dan sebagainya yang jelas telah menambahkan lagi jurang perpaduan kaum di Malaysia. Selain itu, cabaran yang kedua adalah perbezaan parti politik. Di Malaysia sendiri mempunyai pelbagai parti politik yang majoriti keahliannya hanya diisi oleh satu bangsa sahaja. Sebagai contoh, DAP, Cina, MIC, India dan UMNO, Melayu. Jadi di sini kita dapat lihat parti-parti politik sukar untuk menyatupadukan setiap bangsa itu, malah bakal menambahkan lagi sengketa antara kaum. Pada pendapat saya terdapat dua puncak kepada masalah perpaduan, iaitu warna kulit. Yang dikatakan kulit yang lebih cerah adalah lebih baik berbanding kulit yang lebih gelap. Ini adalah salah. Ini menyebabkan berlakunya sifat perkauman dalam kalangan masyarakat, menyebabkan perpaduan susah untuk dicapai. Yang kedua, perbezaan agama dan kepercayaan. Ini menyebabkan orang ramai susah untuk bergaul, susah untuk mempercayai antara satu sama lain yang mempunyai agama berlainan. Maka perpaduan antara masyarakat susah untuk dicapai. Terima kasih. Baiklah, punca yang ketiga berlakunya masalah perpaduan adalah kelainan bahasa pertuturan. Di Malaysia, mempunyai rakyat yang pelbagai kaum dan masing-masing mempunyai bahasa tersendiri. Kesannya kurang pergaulan dan berlaku salah faham antara kaum. Dan punca yang terakhir adalah penempatan dan kejiranan. Penempatan dan kejiranan di Malaysia diasingkan mengikut kaum, dan kesan daripada itu kurang interaksi antara kaum dan tidak akan mewujudkan persefahaman. Terdapat beberapa langkah untuk mengukuhkan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Antaranya ialah rakyat haruslah bergaul dan mewujudkan persefahaman antara kaum. Dalam keadaan tersebut, ibu bapa haruslah memainkan peranan dengan menerapkan nilai perpaduan dalam diri anak sejak kecil lagi. Seterusnya, masyarakat setempat juga perlu memainkan peranan untuk mengukuhkan perpaduan kaum di negara ini. Mereka sewajarnya menganjurkan pelbagai aktiviti kemasyarakatan seperti gotong royong, program rukun tetangga dan kempen bulan kemerdekaan untuk mengeratkan hubungan antara masyarakat pelbagai kaum. Kesimpulannya, perpaduan merupakan elemen yang penting dalam membentuk sesebuah negara. Selain daripada dapat hidup aman dan damai, ia juga membendung semangat asabiah dan juga bertindak sebagai pemacu ekonomi. Oleh itu, semua pihak perlu memainkan peranan dalam membentuk perpaduan.